Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pahabang semua. Video kali ini aku nak respon pasal video Mazhar yang menjawab soalan dari seorang penanya tentang isu ucap Al-Fatihah dan makan di rumah orang mati. Aku setuju kenyataan Mazhar, cuma ada benda yang perlu dijelaskan dan aku nak tolak tuduhan Mazhar kepada masyarakat Melayu yang dikatakan melakukan amalan yang tak betul ketika berlaku kematian. Jom tengok video dia dulu. Video penuh aku letak link di ruang description. Terima kasih. Asalnya tadi kita telah sebut tentang masalah ini. Tidak ada pada zaman Nabi satu praktis dari dalam apa-apa hadis. Hadis sahih ke, hadis tak sahih pun tak ada. Apabila datang berita kematian, maka Nabi kata Al-Fatihah, tak ada. Tak ada. Yang ada ialah oleh kerana kematian adalah merupakan satu bencana, ialah hadis Ummu Salamah di mana dia Nabi mengajar supaya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran itu, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kita daripada Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita calm down, kita punya diri, kita ingat everybody akan berlaku benda yang sama, akan balik pada tempat itu. Sebab itu apabila timpa musibah apa-apa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan ganti yang lebih baik. Segera kita sebut. Awalus sudmah, benda dalam masa hentakan yang pertama tu, masa tu kita sebut. Itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktisnya Ummu Salamah buat kepada suaminya Abu Salamah. Adapun Al-Fatihah tak ada. Nabi tak pernah buat, sahabat pun tidak pernah buat. Cuma isu yang tanya tadi, kalau satu orang tu dia bersendirian, dia baca Fatihah, dia niat supaya Allah bagi pahala kepada si mati itu ada perbahasan. Maksudnya kalau Allah terima doa tu sampai pahala kepada dia. Itu juga kaul majoriti termasuk Ibnu Taimiyah memberi pendapat yang sama. Tetapi adakah menjadi sunnah bila orang mati Al-Fatihah? Tidak menjadi sunnah. Yang tu untuk satu orang dia buat sendirian, dia bukan menjadi sunnah. Bila dapat berita kematian, seseorang menyebut bahawasanya dia sebut tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua ialah yang menjadi sunnah juga bila berlaku kematian ialah satu orang bila dapat berita kematian yang dia fikir apa nak buat baik kepada keluarga si mati. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, di mana dia kata lamma jaa na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'a ma yashghuluhum. Apabila datang berita kematian Ja'far, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan buatlah untuk keluarga Ja'far itu makanan kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyusahkan mereka. Kita kadang-kadang tak, bila ada orang mati ni hang nak buat kenduri bila kat apa hang, kita pula nak pi tibai makanan dia. Sepatutnya ialah kita lah yang menghantar makanan. Tanda kita punya brotherhood, persaudaraan kita tu, kita bukan menyusahkan dia. Dah lah dia dah kematian, kita pula nak gaduh masak kat kita yang siapa tak mati ni. Duk kena order pula, boleh ada duit bank si mati apa semua, buat kenduri sampai RM1,000, kadang-kadang kena orang masjid nak makan. Orang masjid makan di rumah dia lah. Kalau Nabi makan rumah orang mati pasal apa? Patutnya dia pergi hantar beras, gula, makanan pada rumah si mati. Itu yang diajar dalam sunnah. Ni dia pula nak tibai makanan si mati tu. Dia kata, no, kami nak tahlil. Kalau orang ikhlas nak baca apa, baca lah. Pasal apa nak kena upah makan baru orang nak baca. Inilah kadang-kadang apabila agama itu dimonopoli oleh sekumpulan manusia, lama-lama dia jadi adat. Jadi adat. Yang mana orang lama, malam ni tak dengar orang mati mana lah, boleh makan free. Baik, dalam video tadi, Mazhar ditanya tentang ucapan Al-Fatihah ketika mendengar berita kematian. Mazhar jawab tak ada dalam hadis.
Yang ada adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang betul tak ada dalam hadis, tapi yang kita mau adalah hukum. Hukum dia apa? Kalau kata tak ada dalam hadis, hukum dia haramkah ataupun makruh? Sikap lebih perleh dari sekecil-kecil level sampailah ke mufti, mereka suka sembunyikan hukum. Yang mereka selalu bagi tahu ialah ini tak ada dalam hadis, ini tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat dan tidak dilakukan oleh salafus salih. Last kali dia akan kata ini bid'ah. Berbalik kepada ucapan Al-Fatihah tu, mazhab seolah-olah mengatakan orang sekarang ni bila dengar berita kematian, mereka akan kata Al-Fatihah sebagai ganti lafaz innalillah. Dan inilah yang difahami oleh ramai budak-budak salafi. Mereka kata kita tukar lafaz innalillah dengan Al-Fatihah. Sebenarnya tak ada siapa pun yang buat macam tu. Ini semua kerana lebih perlih bersangka buruk dan gagal faham. Maksud orang ucap Al-Fatihah tu ialah nak bagi tahu ke orang lain bahawa si fulan tu dah mati. Jomlah kita baca Fatihah dan sedekahkan kepada arwah. Itulah maksud isyarat ucapan Al-Fatihah. Bukan kita tukar ucapan innalillah dengan Al-Fatihah. Yang kedua, mazhab ada sebut masyarakat kita atau geng masjid ni suka makan di rumah orang mati. Yang ni pun aku tertanya-tanya, masyarakat mana dan geng masjid mana yang buat perangai macam tu? Kalau pengalaman aku dulu, masa jadi imam di kampung aku di Perak, selama aku jadi imam, banyaklah kematian berlaku dan aku pergi ziarah rumah si mati, tak pernah lagi lah keluarga si mati jamu aku. Jangan kata nasi mandi, biskut kering pun mereka tak jamu. Mai tang mana kata kita makan di rumah orang mati. Dan bila selesai solat dan kebumi mayat, aku dan AJK masjid tak pernah lagi lah pergi rumah si mati. Abang kat waris mereka, kata apa kat mereka, hampa masak sedap-sedap, malam ni kami nak main makan. Demi Allah tak pernah lagi kami kata lagu tu atau kami suruh keluarga si mati buat macam tu. Dan macam tu lah imam-imam yang lain pun tak pernah buat perangai yang macam mazhab cakap tu. Mungkin mazhab banyak berkhayal kot. Dan pengalaman semasa ayah aku meninggal, kami tak jamu pun orang yang mai ziarah. Perut sendiri pun tak fikir nak makan inikan orang lain. Lepas selesai, jiran mai jumpa aku kata, Ustaz, mai makan dulu, kami dah masak dah. Tengok, kami sekeluarga tak terfikir pun bab makan dan tak suruh pun mereka masak. Tapi jiran sendiri yang sediakan makanan. Dan kampung aku bukan kampung di Perlis. Dan masyarakat kami, masyarakat kampung aku bukanlah penganut salafi ataupun wahabi. Tetapi mereka ikut apa yang Nabi ajak ketika berlaku kematian. Bukan seperti yang dibayangkan oleh mazhab dan lebih perlih yang lain. Ini kampung aku dan aku percaya kampung-kampung lain pun macam tu juga. Zalim gila kalau pergi rumah si mati paksa mereka masak. Geng masjid nak main makan. Mazhab ni mufti saja tapi kuat berkhayal ke apa? Alhamdulillah, masyarakat kami bila ada kematian kami akan ziarah. Kami akan doakan untuk si mati, kami akan baca Quran, kami ucap takziah kepada keluarga si mati, kami bagi duit kepada keluarga si mati. Siap sediakan makanan lagi. Mana ada kami pergi mencekadarah nasi di rumah orang mati. Lepas tu kalau keluarga si mati nak buat makan dengan niat nak sedekahkan pahala kepada si mati tanpa ada paksaan, apa masalahnya? Kadang-kadang kat masjid kami pun buat tahlil lepas solat atas permintaan waris. Kami buat je tanpa ada apa-apa jamuan. Sekarang aku tinggal di Pulau Pinang. Bila ada kematian, aku pergi ziarah. Macam tu jugalah. Aku tak jumpa lagi lah masyarakat atau geng masjid yang duk buat perangai macam yang mazhab bayangkan. Tempat hampa macam mana? Cuba komen kat bawah sikit. Jadi seolah-olah mazhab dan juga lebih-lebih perlih yang lain, mereka ni anggap mereka je yang ikut sunnah. Selain mereka, semua tak ikut sunnah. Dan selalu berimajinasi pelik-pelik pada masyarakat yang bukan salafi wahabi. Sudah-sudahlah tuduh orang tak ikut sunnah. Sedangkan hang dari hujung rambut sampai hujung kaki tak sunnah pun. Okey, takat ni saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.